Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah Ta'ala pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim. Pada kuliah minggu lepas, Alhamdulillah, kita telah pun sampai sehinggalah ayat 225 daripada surah Al-Baqarah. So pada subuh ini insyaAllah kita sambung bermula daripada ayat 226 sehinggalah nanti ayat-ayat berikutnya insyaAllah Ta'ala. Baik, sebelum kita membahaskan ayat-ayat Allah Ta'ala ni, saya bacakan dulu beberapa ayat yang insya-Allah kita akan bahaskan pada subuh ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladheena yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Sadaqallahul Azim. Saya baca sehingga ayat 228 saja dulu. Baik, mari sama-sama kita perhatikan firman Allah Ta'ala pada ayat 226. Lilladheena yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Ayat Allah Ta'ala ni bermaksud kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka, diberikan tempoh selama 4 bulan. Setelah itu jika mereka kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ayat Allah Ta'ala ni ini berbicara tentang hukum ila. Ya. Apakah itu hukum ila? Hukum ila itu antara hukum yang ada dalam kehidupan suami isteri. Iaitulah seorang suami bersumpah tidak akan menggauli isteri dia. Ya. Apabila seorang suami bersumpah tidak akan menggauli isteri dia, maka itulah yang disebut dengan ila. Ila ini diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, batasan dia melalui ayat 226 ni. So dekat sini Allah Ta'ala mengatakan lilladheena yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur, ya. Bagi orang-orang, maksudnya suami-suami yang bersumpah mereka untuk tidak menggauli isteri mereka, maka diberikan tempoh selama 4 bulan. Ya. Allah Ta'ala hadkan batasan seorang suami
boleh bersumpah untuk tidak menggauli isteri dia hanya dalam tempoh masa 4 bulan saja, tak boleh lebih daripada situ. Ayat ni seperti mana dikatakan para ulama tafsir, ia ada asbabun nuzulnya, ada sebab turun dia. Sebab turunnya apa? Dahulu pada zaman jahiliyah, ilak itu tidak ada batasan. Ya. So pada zaman jahiliyah dahulu, seorang suami dia boleh bersumpah untuk tidak menggauli isteri dia sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia boleh lakukan sesuka hati dia. Ya. Bahkan Sa'id bin Musayyab berkata, ilak dahulu merupakan cara orang jahiliyah untuk membuat isteri mereka menderita. Ya. Ilak ini bersumpah untuk tidak menggauli isteri mereka, ini dahulu salah satu cara orang-orang jahiliyah untuk membuat isteri mereka menderita. Ya. Kalau misalkan ada seorang suami pada masa dahulu, dia dah tak minat dengan isteri dia, tetapi dia tak nak orang lain mengahwini isteri dia tu, maka dia akan ilak. Dia akan bersumpah untuk tidak akan menggauli isteri dia buat selama-lamanya. Sehingga kan isteri dia tu nak kata janda tidak, nak kata bersuami pun tidak. Terbiar begitu sahaja, terzalimi begitu. Maka oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 226 ni, ini untuk menghadkan hukum ilak itu tetap boleh, tetapi ada batasan dia. Ya. Jadi sebenarnya ada beberapa perkara praktik itu ada pada zaman jahiliyah, kemudian apabila Allah Taala menurunkan syariat, Allah Taala atur. Seperti ilak ni. Ilak ni dahulu tak ada batasan. Sama juga macam poligami. Poligami pada masa dahulu tak ada batasan. Mereka nak berkahwin 10 isteri, 20, 30, boleh saja. Tak ada batasan. So apabila Islam datang, dihadkan maksimum 4. Itu pun mesti memenuhi syarat. Bukan serta-merta boleh. Maksimum 4 tetapi mesti memenuhi syarat. Ya. Sama juga misalnya hukum zihar. Hukum zihar juga antara hukum yang ada dalam konteks kehidupan suami isteri. Ya. Hukum zihar pada masa jahiliyah itu dianggap sebagai talak. Jadi dahulu apabila seorang suami menzihar isteri dia, menyerupakan isteri dia dengan mak dia misalnya, itu kira talak. Itu kira talak. Ya. Tetapi apabila turun syariat, itu tak dikira talak. Tidak dikira talak. Maka ada beberapa perkara yang dilakukan pada masa jahiliyah, ya, kemudian datang syariat dan syariat mengatur, termasuklah ilak ini. So ilak ini pada masa dahulu ia satu cara para suami-suami membuat isteri mereka menderita. Maka Islam datang mengatur perkara tersebut, bahawa seorang suami dia hanya boleh mengilak isteri dia, bersumpah untuk tidak menggauli isteri dia maksimum 4 bulan. Lebih daripada itu tak boleh. Ya, lebih daripada itu tidak boleh. Kemudian mungkin orang bertanya, mengapa mesti ada ilak tu? Mengapa mesti ada syariat seorang suami boleh bersumpah untuk tidak menggauli isteri dia? Ini salah satu cara untuk memperingatkan isteri. Ada masanya mungkin isteri tu degil. Ada masanya mungkin isteri tu tak mahu mendengar nasihat suami dia. Maka salah satu cara yang diajar oleh Islam, selain apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa berkenaan tentang nusyuz, antaranya adalah ilak. Suami boleh bersumpah untuk tidak menggauli isteri dia, sehingga kan diharapkan dalam masa tempoh ilak itu isteri ni sedar. Mudah-mudahan dia berubah lebih baik lagi. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengilak isteri-isteri Nabi. Pernah Nabi bersumpah tidak menggauli isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilak ini sesuatu yang sabit dalam Islam. Cuma Allah Taala menghadkan hanya 4 bulan saja, tak boleh lebih daripada itu. Ya. Baik.
So apabila sudah sampai 4 bulan, apa yang mesti dilakukan? Ya. Apabila dah sampai 4 bulan, maka seorang suami mesti menentukan antara dua perkara. Maka Allah mengatakan, فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ayat 227, kemudian Allah mengatakan, وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Maka ada dua pilihan bagi suami. Pilihan pertama, kembali kepada isteri. Artinya, langgarlah sumpah itu. Sebelumnya ia bersumpah tidak akan menggauli isteri dia. Apabila sudah sampai 4 bulan, ya, maka suami mesti memilih antara dua. Yang pertama, kembali kepada isteri, dalam erti dengan menggauli isteri dia semula. Atau pilihan yang kedua, ia mentalak isteri dia. Jangan biarkan isteri menderita, ya. Jadi pilihan itu ada dua. Tetapi para ulama mengatakan, apabila kita perhatikan ayat Allah Ta'ala antara dua pilihan ini, maka pilihan untuk kembali kepada isteri adalah pilihan terbaik. Mengapa? Cuba kita perhatikan akhir ayat 226 ni. Apa Allah Ta'ala kata? فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kata Allah Ta'ala, jika mereka kembali mencampuri istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya, Allah Ta'ala menyatakan kalau mereka kembali kepada isteri mereka, kembali menggauli isteri mereka, maka Allah Ta'ala Maha Pengampun atas kesilapan-kesilapan mereka yang lalu, dan Allah Ta'ala Maha Mengasihani. Ya, Allah Ta'ala Maha Mengasihani. So, berdasarkan ayat ni, para ulama mengatakan pilihan yang terbaik adalah suami kembali kepada isteri dia, dan bukan sekadar kembali, dia kena membayar kafarah sumpah dia, sebab ada kafarah sumpah. Jadi pilihan pertama, ia kembali menggauli isteri dia, plus kemudian dia kena bayar kafarah sumpahnya. Apa kafarah sumpah hari itu? Ada 3 pilihan. Pertama, boleh merdekakan hamba. Yang kedua, boleh memberi makan orang miskin. Yang ketiga, boleh berpuasa selama 3 hari. Ya, pilih salah satu daripada itu. Namun mungkin tak boleh dia nak teruskan. Contohlah, isteri dia tak berubah, contoh. Ya, isteri dia tak berubah. Dia dah ilak dah. Dah sampai tempoh selama 4 bulan tak ada perubahan apa-apa. So ada pilihan yang kedua. Apa dia pilihan yang kedua? Talaq. Maka Allah Ta'ala mengatakan dekat sini, wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, maksudnya menceraikan isteri, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. So dekat sini, ini adalah pilihan yang kedua. Andai kata dia tak boleh lagi untuk teruskan hubungan itu, tak boleh teruskan lagi mereka sebagai suami dan isteri, ya, maka oleh kerana itu boleh ia memilih untuk mentalak. Ya, boleh ia memilih untuk mentalak isteri dia. Artinya dia ceraikan isteri dia. Ya. So misalkan macam mana pula kalau misalkan suami tu tak mahu menceraikan? Contoh dah berlalu 4 bulan, dia senyap saja. Dia campur, dia gauli isteri dia pun kembali tidak, dia talak pun tidak. So macam mana? Isteri boleh bertindak. Isteri boleh bertindak, dia pergi ke mahkamah. Pergi ke mahkamah. Beritahukan kepada hakim, dan nanti hakim yang akan menjatuhkan talak. Dan apabila hakim yang menjatuhkan talak, so tak boleh rujuk lagi lah. Sebab itu masuk kategori talak bain, bukan talak raj'i lagi nama dia, ya, bukan talak yang boleh rujuk lagi, ya. Jadi Allah Ta'ala hadkan ini. Ketika mana Allah Ta'ala sebut tentang talak ini, wa in azamut talaqa, Allah Ta'ala akhiri ayat itu, fa innallaha sami'un alim. Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar talak itu. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa tujuan talak itu dan apa tujuan ilak dia itu. Allah Ta'ala Maha mendengar itu semua. Artinya para ulama mengatakan ini satu ancaman. Andai kata suami itu melakukannya kerana nak menzalimi isteri dia, maka Allah Ta'ala tahu. Hati-hati.
Innallaha sami'un alim. Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui, ya. Tetapi sekiranya niat dia adalah baik ataupun dia melakukan itu kerana kebaikan, so insya-Allah tidak mengapa. So berdasarkan hujung ayat 226 dan hujung ayat 227 ni, maka para ulama menyimpulkan mengatakan yang terbaik adalah rujuklah kepada isteri semula. Artinya gauli semula isteri, bayar kafarah sumpah yang telah disumpahi sebelumnya, kemudian hiduplah kembali macam biasa. Namun andai kata tak boleh lagi untuk diteruskan, maka pilihan yang kedua, talaklah isteri. Talaklah isteri. Jangan biarkan begitu. Allah Ta'ala telah hadkan. Ya, Allah Ta'ala telah hadkan. Para ulama kita ada membahaskan, mengapakah mesti batas maksimumnya ilah itu hanya 4 bulan? Mengapa hanya 4 bulan saja? Kenapa tidak lebih daripada itu, ya? Setengah ulama banyak mengaitkan ilah ini, tempoh masa ilah ini dengan tempoh masa seorang yang lemah syahwat, ya. Tetapi ada riwayat yang lain yang juga sering dikaitkan para ulama adalah riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, yang mana suatu ketika Umar bin Khattab pernah bertanya kepada puteri beliau, iaitu Hafsah. Dia tanya kepada Hafsah, berapa lamakah biasanya perempuan boleh tahan berpisah dengan suami, ya. Umar bin Khattab pernah tanya kepada Hafsah, berapa lamakah biasanya seorang isteri boleh berpisah dengan suami dia? Maksudnya dia masih boleh tahan, dia masih boleh kontrol mungkin nafsu dia segala macam. Hafsah menjawab 6 bulan ataupun 4 bulan, kata beliau, ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau begitu aku tidak akan menahan tentera dalam tugas lebih daripada itu. So ramai juga ulama mengaitkan tempoh 4 bulan itu dengan riwayat ni. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan riwayat ni, Allah Ta'ala menetapkan tempoh maksimum seorang suami boleh mengilah isteri dia selama 4 bulan kerana seorang isteri boleh menahan nafsu dia, syahwat dia untuk tidak berhubungan suami isteri itu maksimum 4 bulan. Lebih daripada itu, kemungkinan besar dia tak boleh kontrol syahwat dia lagi. Dan apabila suami dia tidak menggauli dia juga, padahal tempoh masa dah lebih daripada 4 bulan, so itu artinya sudah menzalimi. Sudah menzalimi isteri. Kita kena tahu bahawa kewajipan suami kepada isteri itu bukan sekadar memberikan nafkah yang zahir, tetapi juga memberikan nafkah batin, ya. So, contohnya suami dia tak mahu menggauli isteri dia, itu berdosa. Itu satu kezaliman. Terkecualilah mungkin ada sebab-sebab tertentu, tetapi kalau dia sengaja untuk tidak menggauli isteri dia, itu salah satu bentuk daripada kezaliman, ya. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya, ayat 228. Ayat 228 ini nanti ini berbicara tentang iddah wanita yang diceraikan, ya. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Yang berarti, dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci dari haid. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali ataupun rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika suami itu bertujuan hendak berdamai.
Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam pada itu, orang-orang lelaki, maksudnya para suami, mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan ataupun isterinya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana, ya. Apa yang dibicarakan pada ayat Allah Subhanahu wa taala ini membicarakan tentang hukum iddah, ya. Hukum iddah. So dekat sini Allah mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Isteri-isteri yang telah diceraikan oleh suami dia, mereka mesti menahan diri, ya, mesti mereka menahan diri selama thalathata quru, selama 3 quru. 3 quru dekat sini ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama, ya. Ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Ada setengah ulama yang mengatakan maksud thalathata quru dekat situ adalah 3 kali suci. Ini antara pandangan Imam Syafi'i, ya. Ini pandangan Imam Syafi'i, ya. Dan ada yang lain mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan thalathata quru dekat situ adalah 3 kali haid. Ini pandangan seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibnu Hanbal, ya. Jadi apabila seorang isteri diceraikan oleh suami dia, maka wajib ada masa iddah, ya, wajib ada masa iddah. Dan masa iddah dia adalah 3 kali suci ataupun 3 kali haid kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibnu Hanbal, ya. Baik, ini jenis iddah untuk wanita yang diceraikan oleh suami dia dan ia masih lagi dalam keadaan haid atau masih lagi haid, ya. Sebab iddah ni dia bermacam-macam seperti mana kita tahu. Misalnya seorang isteri yang dicerai dalam keadaan hamil, maka iddah dia adalah melahirkan. Masa iddah dia lah sampai melahirkan. Contohlah, hamil bulan pertama, diceraikan oleh suami, maka masa iddah dia sampailah dia melahirkan. Katalah 8 bulan lagi baru dia melahirkan, maka 8 bulan itulah masa iddah sampai melahirkan. Ada iddah untuk wanita yang haid, yang diceraikan dan ia masih lagi ada keluar darah haid dia, maka itulah yang disebut pada ayat ini, iaitulah selama 3 kali suci ataupun 3 kali haid menurut pendapat Imam Abu Hanifah tadi. Kemudian ada yang ketiga, iddah wanita yang sudah tidak haid. Contoh, wanita yang dah lanjut usia, manalah tahu berlaku perceraian, dah umur 70, suami umur 70, isteri umur 65 contoh. Isteri dia ni dah putus haid dah tak ada haid lagi. So macam mana iddah dia? Iddah dia kata para ulama selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Kemudian untuk wanita yang dicerai suami dia, padahal belum lagi pernah berhubungan suami isteri, maka tidak ada iddah. Contoh, baru selesai akad nikah, aku terima nikahnya, aku terima kahwinnya, sekian sebut, tiba-tiba lepas itu dia kata aku ceraikan kamu, belum pernah dia sentuh lagi, so itu tidak ada iddah dia, ya. So apa yang kita bicarakan pada ayat 228 ni, ini iddah wanita yang masih haid diceraikan oleh suami dia, maka selepas diceraikan suami dia, dia mesti menahan diri tidak berkahwin dengan lelaki lain selama 3 quru, 3 kali suci menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, 3 kali haid menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad ibnu Hanbal. Baik, mengapa mesti ada masa iddah ni? Mengapa mesti ada masa tangguh wanita tak boleh berkahwin lepas dicerai? Ini ada hikmah dia yang luar biasa. Dan para ulama mengatakan pada zaman jahiliah dahulu ini belum ada. Pada zaman jahiliah dahulu, hari ini misalkan seorang wanita dicerai suami dia, esok boleh dikahwin lelaki lain. Tapi bila mana Islam datang, itu tak boleh lagi cara tu, diatur. Maka mesti ada masa iddah. So apa hikmahnya?
antara hikmahnya yang pertama adalah untuk menjaga nasab keturunan. Menjaga nasab keturunan. Mengapa begitu? Mesti ada masa iddah selama 3 kali suci ataupun 3 kali haid untuk memastikan bahawa dalam rahim wanita yang dicerai oleh suami dia itu tak ada calon bayi. Biasa dalam 3 bulan ataupun dalam 3 kali haid ataupun 3 kali suci dah boleh tahu dah tu. Sebab misalkan kalau dia betul-betul mengandung contohnya, dia tak akan haid kan? Dia tidak akan haid, akan diketahui. Tak cukup sekali, mesti 3 kali. Mengapa? Ini nak memastikan supaya betul-betul pasti memang kosong ataupun berisi rahim dia, ya. Itu antara hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, mengapa ada masa iddah? Supaya ada masa untuk berfikir semula bagi suami dan isteri. Sebab tidak jarang kita temui ada suami yang menjatuhkan talak kepada isteri dia, yang mana mungkin kerana pengaruh emosi dia pada ketika itu, keadaan dia tak stabil pada masa ketika itu, lepas itu dia menyesal. So ada masa iddah ni, Allah memberikan masa untuk mereka supaya berfikir semula, betul ke mereka nak berpisah ataupun nak rujuk semula. So masa iddah selama 3 kali suci tu, itu masa yang cukup lama. Boleh kita katakan lebih kurang 3 bulan juga kan, ataupun mungkin 3 bulan lebih macam tu kan. Jadi cukup masa bagi mereka untuk berfikir. Mungkin sebelum ni dia hidup berdua dengan isteri dia rasa terseksa. Sekarang dia hidup sendiri. Boleh jadi dia merasa lebih terseksa lagi. Tiba-tiba dia rindu semula. Tiba-tiba dia nak semula. So ada masa untuk rujuk. Cuba kita bayangkan kalau tak ada masa iddah. Lepas cerai, langsung dia boleh kahwin. So macam mana? Kemudian antara hikmah yang ketiga kata para ulama, untuk menjaga perasaan keluarga. Untuk menjaga perasaan keluarga. Mereka dah hidup pernah bersama-sama. Keluarga dah saling kenal mengenal. So takkanlah hari ini pisah langsung. Pisah tak ada masa ni sama sekali. Maka ada masa iddah dalam Islam, ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala ni. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Dan tidak halal bagi mereka, ya, maksudnya tidak halal bagi isteri-isteri itu, ya, untuk menyembunyikan apa yang ada di dalam rahim mereka. Tadi syarat dia, masa iddah itu mesti selama 3 kali suci ataupun 3 kali haid, ya. Allah Ta'ala mengatakan tidak boleh bagi seorang isteri yang dicerai itu untuk menyembunyikan apa yang ada dalam rahim dia. Misalnya ada calon bayi dekat situ, ataupun mungkin tentang haid, dia tidak boleh sembunyikan. Dia tidak boleh berdusta mengenai itu. Mungkin sebab dia nak cepat kahwin, dah ada calon, masa iddah belum habis lagi, dia kata dah habis. Tak boleh. Tidak boleh. Jadi dia kena jujur. Dia kena jujur. Tentang haid misalnya, ataupun tentang misalkan ada calon bayi misalnya dalam perut dia, dia kena jujur. Tak boleh dia sembunyikan. Ya, tak boleh dia sembunyikan. Mengapa ini Allah Ta'ala tekankan sampai Allah mengatakan in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat? Kerana yang mengetahui apa yang ada dalam rahim dia hanya dia saja. Orang lain tak tahu. Hanya dia sahaja. So oleh kerana itu Allah betul-betul menekankan supaya dia jujur. Jangan sampai berdusta. Supaya jujur dengan menyatakan yang sebenar-benarnya. Tentang haid ke, ataupun misalkan hamil ke, dia kena jujur. Kita boleh bayangkan ketika mana ayat ni turun pada masa dahulu, ya. Pada masa dahulu, seperti mana kita tahu, belum ada teknologi macam sekarang ni. Sekarang ni nak tahu seseorang tu mengandung ataupun tidak, boleh scan dah, kan? Boleh scan, boleh macam-macam lah alat-alat perubatan yang boleh detect sekarang ni.
sehingga kan dapat tahu seseorang wanita itu hamil ataupun tidak. Pada masa dahulu itu semua tak ada. So oleh kerana itu Allah Ta'ala menetapkan undang-undangnya macam ni, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha, dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali, maksudnya rujuk dengan isteri-isteri mereka, ya, dalam masa iddah itu jika suami-suami itu bertujuan untuk damai ataupun nak buat kebaikan. Jadi dalam tempoh masa iddah tadi, iaitulah salasata quru', selama 3 kali suci itu, seorang suami berhak untuk merujuk isteri dia semula, berhak untuk kembali hidup bersama-sama dengan isteri dia, tapi dengan syarat, ya. Syarat dia apa? In aradu islaha. Syaratnya mestilah tujuan dia untuk kebaikan, untuk berdamai yang lebih baik. Jangan merujuk kepada isteri, jangan rujuk isteri tapi tujuan jahat. Ada kadang-kadang orang macam tu. Dia rujuk semula isteri dia tetapi tujuan dia nak balas dendam. Tujuan dia nak menyakiti isteri dia. Tujuan dia nak menzalimi isteri dia. Ini tak boleh. Tidak boleh. Syarat dia mesti in aradu islaha. Kalau memang ada niat baik semula, nak membentuk kehidupan keluarga yang lebih baik lagi, yang lebih harmoni lagi, yang lebih toleran lagi contohnya, maka sila rujuk, tak ada masalah. Ya, dalam perkara rujuk ni setengah ulama mengatakan tak perlu saksi pun, boleh rujuk saja terus. Tetapi ada setengah ulama yang mensyaratkan perlu ada saksi. Sebahagian mengatakan sunat saja ada saksi. Intinya dalam tempoh masa iddah tu masih boleh. Tentu ini untuk yang talak raja'i, talak yang masih boleh rujuk. Kalau dah talak yang tak boleh rujuk, tentu tak boleh rujuk lagi. Contoh katalah dia dah talak 3 isteri dia, tak boleh rujuk lagi. Itu tidak berlaku. Ni misalkan dia baru talak 1 ataupun talak 2, barulah berlaku apa yang disebut pada ayat ini, ya. Baik, seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, ya, dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya. Jadi macam ni, akad nikah yang menyatukan dua orang insan itu bukan akad untuk menjadikan seseorang menjadi hamba dia, bukan. Akad nikah itu, perkahwinan dalam Islam itu bukanlah akad untuk menjadikan salah seorang sebagai hamba sahaya dia ataupun menyerahkan kepemilikan, tak. Akad nikah itu menimbulkan hak-hak bagi isteri dan suami. Jadi ada hak sama rata. Suami punya kewajipan kepada isteri, isteri punya kewajipan kepada suami. Suami ada hak yang mesti ditunaikan isteri pada dia, isteri juga mesti ada hak yang ditunaikan oleh suami kepada dia. Jadi walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, ya. Ada hak sama rata, ya. Ada hak sama rata yang mesti ditunaikan oleh masing-masing kepada pasangannya, ya. Dan itu mesti ditunaikan dengan cara yang baik, ya. Para ulama mengatakan perempuan mendapat hak perkahwinan yang mesti dilaksanakan oleh suami setara dengan hak-hak yang didapatkan suami yang harus ditunaikan oleh isteri, ya. Kemudian yang kedua, antara makna ayat ni kata para ulama, masing-masing suami dan isteri mesti memuaskan pasangannya. Itu antara hak mereka. Jadi ada hak sama rata, ya. Masing-masing punya kewajipan dan masing-masing punya hak. Itu suami isteri, ya. Kemudian Allah mengatakan walirrijali 'alaihinna darajah, ya. Dan suami-suami mempunyai satu darjat kelebihan atas istrinya. Ada darjat. Walaupun tadi dikatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi isteri-isteri itu, ya, bagi isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami, tetapi Allah Ta'ala mengatakan bahawa suami itu mempunyai satu darjat di atas isteri.
Darjat apakah yang dimaksudkan dekat sini? Darjat kedudukan dia dalam kehidupan keluarga. Ya, ini bukan darjat ketakwaan. Ketakwaan sama saja, tak ada beza. Kedudukan seorang lelaki dan wanita di sisi Allah sama. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa, bukan lelaki, bukan wanita. Tetapi dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan berkeluarga, maka kedudukan suami itu ada satu darjat di atas isteri. Apa yang membuat dia itu sehingga akan berada satu darjat di atas isteri? Ada dua sebab. Yang pertama, kerana Allah Ta'ala telah tetapkan lelaki sebagai qawwam, sebagai pemimpin, ya, sebagai penanggungjawab, sebagai pelindung, suami yang bertanggungjawab. Maka Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Suami-suami itu Allah Taala jadikan mereka sebagai qawwam, sebagai pemimpin, sebagai penanggungjawab, sebagai pelindung, sebagai pengayom kepada isteri-isteri mereka. Mengapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, kerana memang Allah Taala lebihkan pada lelaki hal itu. Emosi lelaki biasanya lebih stabil. Lelaki biasa lebih berfikir lebih panjang, lebih dalam. Allah Ta'ala lebihkan itu. Itu satu alasan. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, kerana lelakilah yang berkewajipan memberikan nafkah keluarga. Lelaki. Isteri tidak berkewajipan. So, macam mana kalau isteri bekerja lalu menyumbang untuk kehidupan keluarga? Itu dikira sedekah daripada dia. Bukan sifat wajib, sunat saja. Dia bagi, alhamdulillah, dia akan dapat pahala. Boleh, tak ada masalah. Isteri Abdullah bin Mas'ud pernah bantu Abdullah bin Mas'ud kerana Abdullah bin Mas'ud susah. Tak ada masalah, boleh. Tapi sifatnya bukan wajib seperti suami kepada isteri dia. Jadi, dua alasan itu yang menjadikan lelaki berada satu darjat di atas isteri-isteri mereka. Jadi, darjat itu bukan bererti kemuliaan, ya, tetapi tanggungjawab yang lebih. Suami itu mempunyai tanggungjawab yang lebih daripada isteri-isteri mereka. Sehingga kan oleh kerana besarnya tanggungjawab suami terhadap isteri, sampai-sampai Rasulullah SAW menyebut dalam satu hadis, "Lau amartu ahadan bis sujudi li ahadin." Andai kata aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Maka aku akan perintahkan seorang isteri untuk sujud kepada suami dia. Tetapi itu tetap tidak boleh. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW juga pernah mengatakan, antun imaha idza ta'imta wa taqsuha idza iktasaita aw iktasabta wa la tadribil wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Itu antara hak-hak isteri yang mesti ditunaikan suami. Beri dia makan kalau kamu makan, beri dia pakaian kalau kamu memakai pakaian, ya. Jangan pukul dia, jangan maki dia, ya. Jangan tinggalkan dia kecuali berada di dalam rumah yang sama. Jadi misalkan pisah tempat tidur pun, itu mesti tetap berada dalam satu rumah yang sama, bukan tinggalkan pergi daripada rumah. Bukan itu yang diajarkan oleh Islam, ya. Baik, hujung ayat ini Allah Ta'ala mengatakan wallahu azizun hakim. Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, saya nak simpulkan dari ayat 226 sehingga kan ayat 228 yang kita bahaskan tadi, ya. Yang pertama, ila itu sabit dalam Islam, iaitu seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli isteri dia. Tetapi Islam menghadkan, iaitulah 4 bulan maksimum. Apabila dah sampai ke 4 bulan, maka suami mesti memilih antara dua. Pertama, kembali semula menggauli isteri dan hidup bersama semula dengan isteri dia, dan ia perlu membayar kafarah sumpah dia tadi. Yang kedua, silakan talak isteri jika memang tak mahu kembali lagi. Jangan biarkan dia dalam keadaan begitu, kerana itu menzalimi isteri. Itu kesimpulan pertama dari ayat 226 dan ayat 227. Kesimpulan berikutnya, wanita yang masih haid kemudian diceraikan oleh suami dia, ya, wanita ni masih haid, bukan dalam keadaan haid, maksudnya dia masih haid, masih ada keluar darah haid, dan diceraikan oleh suami dia, maka masa iddah dia selama 3 kali suci. 3 kali suci, ya.
Mengapa mesti ada iddah? Ada beberapa hikmah. Yang pertama, untuk memastikan wanita yang dicerai ini tidak dalam keadaan mengandung, sehingga akan nasab terjaga. Yang kedua, supaya ada masa untuk rujuk. Yang ketiga, untuk menjaga perasaan kedua belah pihak, antara keluarga lelaki dan perempuan itu. Kemudian kesimpulan berikutnya, seorang wanita yang dicerai oleh suami dia tak boleh menyembunyikan apa yang ada dalam rahim dia. Sama ada darah haid yang keluar ataupun mungkin dia mengandung. Dia mesti jujur. Ya, dia mesti jujur jika memang ia betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kesimpulan seterusnya, dalam tempoh masa iddah tadi, seorang suami berhak untuk merujuk isteri dia dengan syarat tujuan dia untuk lebih baik lagi. Kalau tujuan dia rujuk dengan isteri dia tujuan yang jahat, tentu tidak boleh. Mesti in aradu islaha, ya. Seterusnya, dalam kehidupan suami isteri itu ada tanggungjawab dan hak yang sama rata antara suami dengan isteri. Ada kewajipan dan hak yang sama rata antara suami dengan isteri. Ada kewajipan suami terhadap isteri dan ada kewajipan isteri terhadap suami. Ada hak suami daripada isteri dan ada hak isteri daripada suami. Namun begitu, kita kena ingat bahawa kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga ada satu darjat di atas isteri. Mengapa? Kerana suami sebagai qawwam, sebagai pemimpin, sebagai penanggungjawab, sebagai pelindung dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, kerana suamilah yang bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada ahli keluarga dia. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekadar tu saja kuliah kita pada subuh ni. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.